Mulakan pagi minggu bersama MHI, Isnin 13 Mac. Ramai gemar menonton kartun Doraemon bersama Nobita. Inspirasi bersama figura di sebalik alih suara dua karakter terkenal ini. Melestarikan alam sekitar, itulah tujuan sebuah keluarga dalam mendidik anak-anak melalui pelbagai projek bagi menjaga dan menghargai alam yang dicintai. Jom kenali dan belajar bersama-sama mereka. Assalamualaikum semua. Selamat pagi Malaysia hari ini. Hari-hari, orang kata hari Isnin ni, hari permulaan. Yeah. Hari permulaan minggu di mana kita semua kena ceria dan juga memulakan hari dengan inspirasi. Di mana pagi ni saya dengan Hazrina rasa sangat ceria. Ada sebabnya. Kami nak bawakan sesuatu yang istimewa untuk anda jika anda membesar dengan menyaksikan ataupun menonton drama ataupun kartun Doraemon. Drama apa tu? Saya sebenarnya tak sabar untuk kita bawakan dua karakter terhebat dalam kartun Doraemon ini. Sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu juga kami nak wawarkan kepada anda untuk terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Selamat pagi semua. Tentunya dah bersarapan kan pagi ini. Mulakan hari anda dengan penuh ceria kerana kita juga ada berita gembira untuk dikongsikan. Malam tadi dah pun berlangsungnya, saya kira acara yang gilang gemilang, iaitu tentang Anugerah Drama Sangat. Anugerah Drama Sangat ni sebenarnya memang sangat-sangat drama di mana saya sempat menghadirkan diri dan memang ternyata peminat-peminat drama tempatan sangat berpuas hati kerana drama terbaik adalah Suamiku Lelaki Pendosa. Dan juga ramai semalam pelakon-pelakon handalan, penulis skrip, pengarah yang juga hadir, dan tahniah kita ucapkan kepada TV3 atas penganjuran Anugerah Drama Sangat. Buat lagi tiap-tiap tahun. InsyaAllah. Dan pastinya tahniah juga kepada semua pemenang-pemenang dalam pelbagai kategori. Kita melihat bahawa industri dunia drama kita ini memang semakin luas dan pastinya kita nakkan lagi lebih hangat drama-drama yang kita paparkan di TV3. Ya, betul. Baik. Mungkin Rina lepas ni pun boleh ambil salah satu watak. Alah, tak pandailah berlakon. Kita stay je lah jadi pengacara. Betul, setuju. Okey, kita nak beralih keadaan cuaca ketika ini. Kalau kita lihat pagi ini, cuacanya alhamdulillah terang-terang sahaja. Tetapi di Kuching dan juga di Labuan sedikit hujan sehingga 9.40 pagi. Tetapi kalau kita lihat di bahagian utara pula, di Kanga alhamdulillah nampaknya cerah. Alor Start pun sama juga, kampung Kak Rina kah? Kedah? Saya di Sungai Petani. Sungai Petani. Kota Baru pun masuk Pantai Timur pun nampak macam okey alhamdulillah. Tetapi masih dalam beberapa hari ini kita harus bersiap siaga kerana cuaca juga tidak menentu. Mungkin ada amaran. Okey, kalau kita lihat amaran ini di luar negara, hujan berterusan dijangkakan ini amaran hujan berterusan di Sarawak, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betong. Ya, baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hati-hati kalau dalam merancang perjalanan. Baik, itu sekadar perkongsian kami hari ini untuk cuaca. Tadi Rina ada cakap bahawa kartun Doraemon ni tipulah kalau kita tak membesar kartun Doraemon. Sama ada mungkin sekarang yang daripada kecil dah besar ataupun anak-anak pun kita bagi tengoklah Doraemon. Dia macam kartun generasi ke generasi kan? Setuju. Saya kagum mereka yang di sebalik suara-suara ataupun yang melakonkan karakter di dalam Doraemon itu sendiri. Ya, dan saya nak bagi tahu satu perkara kepada semua penonton Malaysia hari ini. #jangan terkejut. Memang saya dengan Rina sendiri pun macam, ini ke? Ini ke Doraemon? Ini ke Nobita? Tapi kita dah dengarkan suara. Kita nak berikan kepada anda untuk anda dengar dan amati suara mereka. Doraemon, di manakah anda? Hai, saya Doraemon Malaysia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ini dia kami bawakan sebenarnya pemilik asal suara yang melakonkan karakter Doraemon. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Puan Rohaya Ibrahim dan juga Puan Azizah Jaiz. Kalau ini Doraemonnya, itu dah tentulah Nobitanya. Kita macam tak dengar lagi lah suara Nobita. Doraemon mungkin boleh cakap sikit dengan Nobita. Cakaplah sikit kita dekat MHI sekarang. Cuba Doraemon cakap Nobita. Nobita, kenapa ni? Nak apa ni? Tak aja tak suka lah Doraemon. Saya penat tau. Kenapa?
lah. Saya menyampah, awak tahulah perangai Giant tu suka buat saya macam-macam. Awak ni memang selalu nak kena bully dengan Giant dan Sonia Saya tu. tak suka lah. Cubalah kuat sikit. Saya tak boleh buat apa, dia memang selalu macam tu. Rasa kita menyaksikan satu episod istimewa di Malaysia hari ini. Kami sendiri kagum dan hari ini dapat bertentang mata bersua. Nak tahu juga perjalanan sebagai seorang yang melakonkan ataupun menggunakan suara bagi karakter Doraemon. Dah berapa lama? Saya bermula daripada 1998. Oh, lama tu. 1998 sampailah sekarang. Dan sampai sekarang masih melakonkan watak Doraemon lagi lah. Baik, macam manakah permulaannya itu? Maksudnya untuk mendapat watak Doraemon yang idaman semua orang dan ataupun sesuatu yang disukai satu rakyat Malaysia. Sebenarnya benda ni saya sendiri pun tak jangka sebab kebetulan ada studio tu dia buat satu audition untuk watak Doraemon. Sebab dulu memang ada Doraemon dah buat tapi mungkin klien tak nak watak yang macam yang diorang nak, so diorang buat casting. So saya pun mencuba nasib lah. Itu pun last minute. Itu pun dia kata, Kak Ya, cubalah Kak Ya buat suara. Saya rasa macam, alah boleh ke saya nak buat? Tapi saya amat-amati Jepun punya suara. Saya follow, saya recording, hantar. Rasa ramai juga masa tu yang casting. Kebetulan dah dalam beberapa minggu tu, diorang cakap, Kak Ya dapat Doraemon. Saya rasa macam dapat... betul ke ni? Sebab saya rasa macam suara saya mungkin tak... Bagi saya tak sesuai. Tapi mungkin klien dengar, kena agaknya lah kot. Mana sangka ya daripada 1998, kalau kira sana lebih daripada 20 tahun lah. Maksudnya daripada audition yang tidak terjangka tu sampai sekarang menjadi Doraemon. Itu Doraemon demam. Ya? Okey, kita nak tanya juga dengan Puan Azizah. Adakah juga sama mengikuti audition tersebut untuk memegang karakter Nobita? Sebenarnya saya ni lebih awal pada Rohaya. Saya mula daripada RTM tahun 74. Saya dah mula dubbing. Saya tak lahir lagi. Itulah dia. Masa tu saya tak lahir lagi. Masa tu saya pun belum kahwin lagi. Saudara. Sehingga sekarang. Masya Allah. Tapi bagaimana mungkin melihatkan dari segi perjalanan kan, nak cabaran sebagai seorang yang benar-benar memahami tentang karakter suara-suara ni? Itulah saya permulaannya, saya ni mengikut saja. Ada satu, kalau awak semua kenal pelakon Datin Rosnani Jamil, beliau yang bawa saya mengikut beliau datang dubbing, mengikut. Jadi saya kena tinggalkan kerja saya yang dah ada sebagai supervisor di sebuah kilang. Jadi saya minat tentang ini, saya ikut dia sehingga sekarang ni lah. Jadi dah sekarang ni dah generasi ke generasi sebenarnya. Baik, okey. Adakah suara Nobita ni daripada awal penglibatan ataupun ada juga suara lain? Memang macam-macam. Daripada awal memang kami buat cerita macam cerita apa Oshin tu saya. Jadi inilah suara Oshinnya. Yalah. Sejarah ni dapat jumpa. Betul-betul agenda ni. Apa cerita Oshin ni satu cabaran besar pada saya. Cabaran besar. Masa tu memang datang daripada Jepun yang sendiri. Director mereka datang nak tengok. Lepas tu saya diberi 3 watak dalam Oshin. Watak Oshin yang kecil, muda dan tua. Wow, agak-agaknya lah kan. Masih ingat lagi tak suara Oshin tu bagaimana? Dia macam tu, macam lebih kurang macam Nobita juga, tapi dia punya anak tu kan dia panggil bapa dia, kesian dia keluarga yang miskin. Dia memang dijual untuk pada orang kaya bekerja untuk keluarga yang miskin ni lah. Jadi bila dia kena naik satu rakit di atas salji, dia menjerit panggil bapa dia. Jadi adakah masih segar diingatan ya walaupun dah berpuluh tahun kan? Memang. Ya. Okey, saya tertanya-tanya juga kan. Bila menjadi pemegang suara Nobita dan juga Doraemon, adakah semua orang ataupun kenalan, saudara mara semua memang tahu, dan adakah semua buatlah suara Doraemon? Buatlah suara Memang Nobita. selalu. Memang itu pun. Memang itu pun. Tadi dekat tu saya kata kat sini dia masa guard tadi pun guard kata diminta. Tadi Doraemon dah masuk di Nobita. Kena buatlah, dia tak dengar. Sebab ramai yang sebenarnya teruja bila dapat berjumpa sendiri dengan pemegang suara tersebut. Kalau bagi Puan Rohaya kan, agaknya apakah cabaran yang paling penting untuk seseorang yang menggunakan suaranya bagi satu-satu karakter ahli suara?
Yang penting kita macam kena jaga suara kita dan kita kena alert. Maksudnya kita kena ingat. Misal kata contohlah Doraemon, saya dah memang tahu saya akan gunakan suara di sini. Contoh kalau saya pegang watak Detektif Conan sebagai Tsunade contoh, ataupun SpongeBob Mr. Puff. Jadi saya kena ingat suara apa yang saya nak kembangkan. Jadi saya kena ingat satu word. Contoh macam Doraemon, saya akan ingat Nobita. Oh, itu Doraemon. Kalau SpongeBob, contohnya macam Mr. Puff, saya akan cakap SpongeBob. Dia ada satu kelainan-kelainan yang kita memang kena ingat. Sebab kalau lari, jadi macam takut dia lari daripada yang episod-episod asalnya lah. Kalau Doraemon sekarang, agak-agaknya dah berapa episod ya? Menggunakan suara Raya. Rasa dah beratus-ratus, mau 300, 400 dah rasanya. Masih lagi ada rakaman. Yes. Ada tak waktu yang macam mungkin kita kan suara kan ada sekejap kita okey, ada sekejap tak okey. Ada tak waktu yang macam alamak suara hilang pula Nobita Doraemon tu sekejap. Ada tak? Ada. Saya mengalami 3 minggu sudah. Saya batuk dan suara saya memang serak. Memang tak boleh, walaupun Doraemon serak, tapi serak yang memang bila ujung-ujung takkan keluar suara. Bila ujung je hilang. Jadi dia memang tak buat recording lah. Jadi untuk saya rehat, maksud tu kita kena jaga kesihatan kita lah. Minum air, jangan minum air batu ke apa. Sampai kita okey, sampai producer kita telefon producer, dia kata okey Kak Yah dah boleh recording. Macam tu je lah. Mungkin ada ahli keluarga yang mengikuti jejak. Nak tahu juga ada tak? Ahli keluarga tak ada. Tak ada ya? Macam saya, anak saya adalah yang sulung dulu Shinchan. Pegang watak Shinchan, lepas tu tukar pada adik dia pula. Itu pun casting tau, bukan kata orang sebab saya dah involved dalam dunia dubbing, saya just bawa je. Jadi dia dapat Shinchan, lepas tu tukar pada adik dia Shinchan, dan sekarang yang kecil. Yang kecil dia buat Robocapoli, watak Heli. Masih ada lah. Ini dah jadi satu kerjaya keluarga. Betul. Sebab mungkin dia orang daripada kecil, saya bawa dia orang agaknya baby kan. Jadi dia mungkin dah terdengar. Jadi mungkin dah sebati dalam diri dia orang. Bahkan tu pun mengalir juga dalam dirinya. Kan? Mungkin sekarang daripada tak kahwin sampai dia jadi nenek. Kita dah jadi nenek dah, betul. Dah ada cucu dah sekarang. Betul ke dengan cerita cucu-cucu panggil Nek Mon? Ya, Nenek Emon. Bukan seorang cucu. Bila yang lain dengar, bukan walaupun cucu sendiri, semua dah melekat dah. Nek Emon buat apa tu? Nek Emon nak ini ya. Kalau ni Nek Mon, itu Nek Ita ke? Mungkin boleh kongsikan juga. Kalau budak-budak panggil kat siapa? Panggil biasa je. Panggil biasa. Tak panggil Nobita. Kadang panggil Nobita je. Macam kawan-kawan. Ya. Nobita kan mana-mana kan panggil Nobita. Kata, yelah Nobita pun Nobita. Kita kalau boleh tak nak lawan dapat orang tengok. Saya tak nak. Kan semua orang pula minta. Suara Nobita. Tak adalah. Saya tak rasa kita terlampau famous sangat tidak pun. Sekarang boleh famous ni. Masuk MHI lagi famous. Habis. Lepas ni semua orang tegur tolonglah Doraemon, Nobita. Tapi bagaimana mungkin kan kalau bagi mereka yang meminati dunia kerjaya ini kan, apa agaknya Puan Aziza boleh kongsikanlah sebagai tips untuk mereka? Pada saya biasa mengajar. Oh, okey. Saya diberi kepercayaan daripada bos kan yang punya ni, dia kata cuba mengajar cara macam mana nak guna suara. Saya mengajar selama 4 bulan lah mengajar. Kelas tu petang dan pagi. Saya mengajar petang untuk yang tak bekerja, pagi yang bekerja lah. Jadi cuma satu pada ni ada 3 suara yang kita kena ada dalam diri kita. Suara sendiri, suara orang tua, suara budak. Jadi semua sekarang yang keuntungan pada sekarang ni pasal kita dah ada budak-budak yang boleh berlakon. Kan yang boleh dubbing kan. Jadi kalau dulu kita tidak. Kita memang orang itu juga. Jadi suara 3 kena ada dan juga suara-suara yang lain-lain. Okey, baik. Sebenarnya saya pasti penonton di rumah macam ada macam-macam soalan juga nak tanya ni. Boleh telefon kami di talian MHI itu. Nombor telefon tertera di skrin anda 0377261603. Mungkin nak bertanyakan soalan kepada Nobita dan juga Doraemon. Dan saya rasa saya tertanya juga. Kiranya daripada zaman dulu sampai sekarang, macam mana nak kekal
kekalkan suara itu. Ada tak berubah sikit rasa dah lain pula suara Doraemon sekarang ni? Ada tak perasaan begitu? Ada. Saya rasa saya dah ada perubahan jugalah. Dan bila saya ada juga yang mesej kata, "Puan, suara Puan macam dah lain." Puan dah tua dah. Lepas tu kata, saya boleh buat Doraemon. Sila ganti, boleh ganti dekat situ. Ada. Kadang-kadang terasa sebab mungkin usia. Jadi kita tak ada energi. Kan kita orang berdua ni memang sentiasa bercakap. Satu skrip tu memang kita orang berdua je. Selang-seli. Lepas tu kita orang mungkin mengah. Jadi macam, lagi bila watak dia menjerit, berlari ke, lagi Nobita minta tolong Doraemon kena cekik dengan Nobita. Kita rasa penat. Energi lah, rasanya energi kita dah berkurangan daripada dulu kita muda-muda. Betul. Kalau Puan Aziza sendiri kan, pengalaman bila buat rakaman tu, contoh macam Puan Raya kata tadi, kalau berlari, kalau mencekik dan sebagainya, aksi itu juga dilakukan bersama? Dilakukan juga dalam studio rakaman? Untuk dapat feel. Ya. Kita kena buatlah. Apa saja. Semua tu kalau menangislah. Kalau menjeritlah. Tapi dalam cerita Doraemon ni, namanya Doraemon tapi banyak sangat skrip daripada awal hingga akhir skrip. Saya bercakap penat. Macam kita dah satu studio saya seorang bercakap. Dengan Doraemon kan. Tapi sekarang ni dulu kita dubbing ramai. Sekarang kita seorang-seorang. Ya, betul. Itu yang sebenarnya mencabar tu Nak dapatkan momentum. Bila seorang-seorang kita rasa lain tau. Sebab kalau kita cakap kalau situ bergaduh, tak ada orang nak sambut kan. Jadi kita kena bayangkan kita bercakap tengah bergaduh, tengah berlari ke apa ke. Di situlah ada keistimewaan daripada kita sekarang pula. Baik. Okey. So kita ada pemanggil. Tak sabar. Assalamualaikum Puan Emma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ceria suara di pagi hari ya? Ceria sangat sebab Okey, Puan Emma terus nak berborak dengan Doraemon dan juga Nobita ke? Ya, saya. Silakan. Hello, Assalamualaikum Doraemon. Waalaikumsalam. Doraemon dah sarapan ke hari ni? Ya, tak dengarlah. Doraemon ni tak ada telinga. Kita terujalah nampak Doraemon. Terima kasih. Terima kasih. Okey, cakap dengan Nobita pula, Puan Emma. Ya, saya. Nobita? Kita teruja nampak Nobita dengan Doraemonnya. Okey, waktu Puan Emma menonton Doraemon, waktu itu ketika usianya berapa? Usia saya rasanya dalam 6 tahun macam itulah. Okey. Sekarang? Sampai sekarang pun anak-anak masih tengok juga Doraemonnya. Kadang-kadang kita follow lah suara dia. Hello Doraemon, Nobita. Gitu. Okey. Jadi ini pertama kali lah tengok Doraemon dan Nobita ya? Betul? Puan Emma? Ya. Pertama kali nampak orangnya. Orang sebenar cantik molek. Ya Allah, ya Tuhan. Nampak. Ramai tak peminat. Apa kata-kata istimewa untuk Doraemon dan juga Nobita? Mudah-mudahan Kak Ia dan siapa tu? Puan Aziza. Mak Jas sehat walafiat sampai bila-bila sampai saya tua besok pun Mak Ia masih ada suaranya lagi. Amin. Okey. Terima kasih Puan Emma. Terima kasih. Sama. Baik Mak Ia, Doraemon Nobita. Nobita cakap bye-bye sikit suara Nobita. Terima kasih, jumpa lagi ya. Wow, itu dia keterujaan ya bila peminat-peminat Doraemon seperti kita berjumpa dengan suara di sebalik watak Doraemon dan juga Nobita. Kami nak ucapkan selamat maju jaya kepada Puan Raya dan juga Puan Aziza. Mudah-mudahan ianya menjadi satu kerjaya yang juga dapat menarik perhatian dan memberi inspirasi dalam kalangan remaja dan juga orang muda kita. Dan Puan Aziza dan juga Puan Ruhaya ataupun Nek Emon, boleh buat sketsa terakhir cakap terima kasih Malaysia hari ini. Tapi dalam keadaan Nobita dan juga Doraemon bercakaplah. Cuba. Jom Kak Zah. Ya, selamat pagi semua. Saya Nobita. Saya ucapkan terima kasih kepada TV3 telah menjemput saya datang ke sini. Nanti kalau lain kali saya boleh buat lagi lah. Tak apa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Seronok kan Nobita? Ya. Kita dapat pergi TV3. Seronok. Bukan senang dia nak panggil kita kan? Awak dah sibuk lah. Awak dah cakap dengan Mama ke kita keluar ni? Tak. Saya cakap saya nak jadi dorayaki. Itulah. Dorayaki. Saya suka. Terima kasih Malaysia hari ni. Okey, jadi sebab kita nak cari dorayaki, kita nak berehat sebentar. Terima kasih. Terima kasih Jumpa juga. lagi. Mudah-mudahan ada rezeki. Kita nak Ya, berehat seketika kembali lagi selepas ini dengan kehebatan 3 anak-anak kecil yang suka bercucuk tanam. Dorayaki mana dorayaki?
Ketika kanak-kanak lain seusianya leka bermain gadget, 3 beradik yang menetap di Jelebu Negeri Sembilan ini lebih gemar mengisi masa lapang mereka di luar rumah. Kaisara Khairul Amir 14 tahun, Kisha Khairul Amir 13 tahun serta Kida Khairul Amir 11 tahun tidak kekok untuk melakukan aktiviti lasak dan berpeluh meskipun terpaksa berjemur di bawah terik mentari. Lebih mengagumkan, mereka berjaya menghasilkan inovasi luar biasa yang menggabungkan daya cipta teknologi dengan kelestarian alam sekitar. Funland antara projek istimewa yang dilakukan bersama ibu, Aida Hamzah 43 tahun untuk memanfaatkan tanah lapang di kawasan rumah seluas 2 ekar. Selain daripada bercucuk tanam, bekas pengatur cara komputer itu turut membahagikan tugasan tertentu kepada setiap seorang anaknya bagi melatih daya pemikiran yang kreatif. Kaisara selaku kakak sulung ditugaskan menternak kambing, berjaya menguruskan najis ternakan supaya kawasan rumah tidak berbau busuk. Kisha pula ditugaskan untuk menjaga itik dan berjaya mencipta sendiri makanan itik penelur hampir setanding dedak yang dijual di pasaran. Manakala adik bongsu, Kida berjaya menaik taraf reban ayam 2 tingkat lengkap dengan sistem tadahan air hujan. Corak pembelajaran yang diolah secara praktikal juga lebih mudah difahami meskipun mereka hanya mendapat pendidikan melalui aktiviti persekolahan di rumah atau homeschool. Malah keluarga ini tidak pernah malu untuk bereksperimentasi dengan alam kerana percaya setiap haiwan dan tumbuhan mempunyai manfaat tersendiri. Rasa kagum melihat kehebatan anak-anak yang baru berusia daripada 14 hingga ke 11 tahun ini boleh lakukan pelbagai aktiviti berbudi kepada tanah. Betul. Macam saya pun tertanya-tanya, umur waktu saya 14 sebelum ke 14 apa yang saya buat? Tapi kita ada tetamu yang luar biasa bersama dengan ibu yang of course lagi luar biasa. Kita ingin perkenalkan kepada anda semua Aida Hamzah. Dan juga kita ada adik Kaisara Khairul Amir. Angkat tangan. Angkat tangan anda. Kisha. Okey, Kisha. Dan juga Khaira yang paling kecil sekali. Okey, kita dah saksikan bikisan sebentar tadi. Itu di Jelebu Negeri Sembilan. Betul. Yang dinamakan sebagai Funland. Okey, kita nak tahu permulaan bagaimana sebenarnya timbul idea untuk mendidik anak-anak ni supaya mereka ni berbakti ataupun berbudi kepada tanah. Okey, bermula macam ni sebabnya asalnya kita orang sebelum ni duduk kat bandar, berpindah ke kampung sebab saya nak jaga arwah abah masa tu sakit. Jadi diorang ni homeschool, bila homeschool ni takkanlah macam nanti kalau dah fokus kat abah, nanti macam mana dengan anak-anak. Jadi saya dengan suami bincang, kita buat je satu projek, nama dia Mama Q3 Funland sebab dari Mama Q3 lah. Funland. Funland tu supaya sebab tanah tu asalnya sangat memang macam berluka, dah tinggal macam tu kan tak ada siapa nak usahakan pun terbiar. Lepas tu kita bagilah biar dia fikir secara sendiri. Macam mana dia orang masa tu umur kecil lagi rasa 4 5 macam tu lah. 4 tahun. Lepas tu masa tu ada slide macam tu lah, mula-mula macam tu. Lepas tu yang kita pun sebelum ni ke tanah tu guna racun apa semua kita tukar. Mula-mula tak reti, ingatkan memang kena racun ke. Lama-lama kita belajar. Sebab bila homeschool ni, mak dia kena study lebih. Dia study lebih, kita kena tahu, kena lestarikan alam. Kita kan nak bawa benda-benda baik kan. Jadi nak selakan unsur-unsur baik tu bermula dari alam lah. Sebab banyak dari alam anak-anak akan belajar. Macam tu. Menarik. Saya suka sangat dengan kenyataan daripada Puan tadi. Okey. Dan kalau nak diikutkanlah kan, daripada berluka tu, kata mula-mula ada slide. Kalau yang pertama sekali projek yang dilakukan bersama, apa agaknya? Kita buat macam playground tapi macam corner tree house. Tree house. Tapi buat sama dengan bapak dia lah masa tu, dia tunjuk basic aja. Okey, macam ni. Lepas tu masa tu tak reti bertukang lagi ni. Tak reti. Lepas tu ajar pegang ni tapi kecil lah dia orang kan lagi pegang paku apa semua. Lepas tu jadilah dia punya tu kita pakai apa nama tempat macam kalau pergi lupa dah tiba nama. Akhirnya buat benda tu 2 tingkat. Lepas tu letakkan papan macam tu je. Janji dia orang boleh main. Bermula macam tu dulu. Kita gunakan bahan kita semula. Sebab barang masa tu macam-macam besi ada semua kan. Kita kutip. Sebab takut masa tu dengan ular sawanya yang banyak. Ular sawa banyak. Masa tu nak berletih pun bukan terus boleh bela. Kita kena clearkan kawasan tu dulu. Kena belajar macam mana nak. Kenapa ular datang. Kita kena study ular. Ular memang ada. Tapi
Tapi macam mana nak mengawal sebab dia kena seimbangkan, ekosistem kena seimbang. Jadi anak-anak belajar pasal tu dia akan faham dah. Mula takut. Sekarang dah tak takut dah tahu. Okey. Mama kata mula-mula takut. Kita nak tanya dengan kakak yang sulung ini, Kaisara. Kali pertama bila Mama ajak untuk buat Funland ni, apa perkara yang paling suka untuk buat? Paling suka? Main dengan haiwan. Main dengan haiwan. Apa haiwan-haiwan yang ada tu? Yang sekarang? Ya. Sekarang saya beli kambing dengan kambing biri-biri. Jadi 2 ekor lah kambing yang memang kambing licin. Ada nama? Ada. Apa nama kambing? Yang 2 ekor tu Rogayah dengan Rohani. Sedapnya nama. Okey, susah ataupun tidak kita nak bela kambing biri-biri? Biri-biri senang lah sebenarnya. Bagi saya senang. Sebab dia macam kalau makan dia kurang cerewet pada kambing. Bagi makan apa tu? Silage ataupun silas ataupun silage. Dia makanan yang diperam, rumput segar yang diperam. Baru. Dengan EM yang molasses. Baru makcik-makcik kasi tahu. Makcik anti lah. Makcik kasi tahu. Okey. Tapi kalau kata kami biri-biri senang, ada ke haiwan lain yang susah nak jaga? Haiwan lain? Kaisara. Kalau yang saya bela kambing, sebab macam kambing licin ni macam susah sikitlah, dia cerewet sikit. Makanan dia kalau nak lepaskan pagi-pagi tu tak boleh, macam rumput basah tak boleh. Tu tengah dukung tu. Anti baru tahu. Itulah anti pun baru tahu juga. Okey, kalau kakak Kaisara suka ataupun ada kambing, kalau Kisha? Itik. Itik. Cerita sikit macam mana bela itik ni? Bagi makan? Mula-mula dedak, lepas tu air EM. EM pula molasses. Lepas tu letak air tanpa klorin. Sebab dedak tu dedak apa tu? Dedak kambing. Lain. Nampak kebiasaannya kita gunakan dedak macam komersial kan. Kalau komersial dia akan gunakan dedak itik penelur lah untuk nak bagi bertelur kan. Biasa macam tu. Tapi kita suruh dia memang kena study. Okey, apa bahan dia. Jadi dia ubah je, ambil dedak kambing yang paling murah. Okey, adjust lah dia letak dengan dedak padi. Dedak padi tu pun ada kenapa kena letak dedak padi. Dan letakkan macam dia cakap tadi, molasses. Molasses tu dia diperam, dia akan jadi lebih kurang macam EM juga. Bakteria baik, mikrob. Jadi bila itik tu dibagi makan macam ni, memang tak ada bau busuk. Memang tak busuk. Biasa pergi tempat itik bau kan. Mula itik tu sampai memang busuk. Sekarang alhamdulillah. Berapa ekor itik dah bela? 4. 4 ekor itik. Ada nama tak? Ada. Apa nama? Pitam. Lagi? Bubble dengan apat. Sekul lagi tak nama. Tak ada nama. Tak apalah saya bagi dia nama. Nama apa? Susah pula nak bagi nama sekarang. Sebab nama dia variety sangat. Betul. Hitam satu lagi pening lah. Bolehlah bagi dia pening. Okey, ini hasil daripada belaan itik oleh Kisha sebenarnya. Bagaimana agaknya perasaan Kisha kan bila itik yang dibela tu tiba-tiba dah bertelur. Macam mana rasa? Happy. Rasa happy. Setakat ni dah berapa banyak biji telur dah kutip? Paling banyak. Paling banyak. 20 yang tu. Guna untuk sendiri ataupun jual? Sendiri. Dan ada lagi? Ada. Bagi apa? Bagi orang. Bagi jiran, bagi saudara. Maksudnya kita kongsi rezeki. Semua dapat merasa. Inilah hasilnya depan tu. Tak sabar ni nak tahu. Sebab kakak dengan ni kita dah tahu dah aktiviti yang dia suka. Okey, nak tanya dengan Khaira. Khaira pula apa aktivitinya? Ayam. Ayam. Bela ayam. Ayam pula. Ayam apa cerita dengan ayam? Susah tak bela ayam ni? Tak. Tak susah. Okey, cerita macam mana nak bela ayam? Pagi-pagi buat apa? Lepas bangun tidur, Khaira buat apa? Bagi makan. Okey, apa makanan dia? Dedak padi dengan molasses. Lepas tu letak sayur. Sayur? Sayur apa? Ulam raja. Wow, kenapa dia kena makan sayur? Barulah aunty tahu. Suka sayur. Dengan apa? Bunga telang. Dengan apa? Bunga telang. Specialnya makanan ayam tu. Adakah apa kelebihannya, Puan? Mungkin kenapa apa tadi? Makanannya daun bunga telang dengan apa ni tadi? Ulam raja tu memang dia sendirilah ni. Dia memang tadi sebab dia akan bagi. Diorang ni macam tu, dia akan cuba bagi. Diorang kan macam buat macam pet. Jadi suka tak suka. Dia banyak cuba. Orang kata ketum ayam. Tapi maknanya tak semua ayam suka ketum ayam. Jadi dia cuba ulam raja.
raja. Lagi senang. Ulang raja kan senang nak hidup. Bagi. Lepas tu setakat ni, kalau ikut cara pembelajaran yang mak dia akan masuk campur sikit, kita akan kaji kandungan protein. Mungkin kita tak dapat yang persen dia sebab itu kena hantar lab semualah kan. Tapi kita ada satu bahan chemical yang untuk nak test kandungan protein tu tinggi ataupun rendah. Baru dia orang belajar. Barulah tahu, bukannya orang kata ni baca macam ni, tak baca kita cuba buat ujikan. Ini satu saya kira pembelajaran yang sangat baik untuk anak-anak lah. Bukan sahaja dedahkan mereka dengan dunia sebenar, belitik, berkambing, berayam, tapi kena tahu juga ilmunya. Okey, nak tanya, orang kan bila kita bela kambing, bela itik, berayam, orang selalu rasa tak naklah busuk, tak naklah ada tarik dia apa semuanya. Kaisara sendiri rasa macam mana? Okey. Okey. Ceritalah cara tak geli ya? Tak. Sebab memang setiap hari rutin harian sapu kandang biar bersih lah. Lepas tu kalau macam tarik dia kita buat jaring dekat bawah kandang. Ada jaring. Lepas tu nanti buka dia macam sepitkan. Lepas tu buka aja. Lepas tu ambil wheelbarrow, tarik dia tu. Dia tak adalah macam bergunung tinggi. Baguslah. Bagus. Macam banyak yang kita belajar dari adik-adik ni kan. Semangat adik-adik ni lah yang perlu kita contohi. Dan mungkin juga ada dalam kalangan ibu bapa yang nak bertanyakan sesuatu, mengingatkan boleh memberi inspirasi kepada anak-anak mereka. Boleh hubungi kami di talian 0377261603. Mungkin itu yang di luar di rumah macam macam mana anak-anak ni pandai nak buat projek macam ni, berbudi pada tak ada dan sebagainya. Puan, saya sudah terinspirasi dengan Puan. Puan katanya memang belajar semuanya sendiri, mungkin daripada online, mungkin dari kawan-kawan. Macam mana tercetusnya perasaan untuk belajar semua benda? Sebab kandungan protein ni pertama kali saya dengar orang kata nak cek kandungan protein kat makanan. Sebabnya saya ikut perkembangan anak lah. Masa kecil saya tak dedahkan pun terus macam tu. Nanti sia-sia cakap macam tak masuk. Jadi masa mula dedahkan je, ajak main, apa semua, bagi je dia orang explore sendiri. Macam ada dekat antara projek yang saya rasa macam sangat berbaloi, dia buat satu oven dari tanah liat, dia orang bertiga. Oven? Sebab yang memang boleh bagi orang ramai, siapa yang datang situ dapat makan pizza. Bahulu kalau dimasak dalam tu cepat, dalam 3-4 minit dah siap. Maksudnya sebab dia gabungan daripada oven dengan cara tradisional tadi, bagi cepat. Dia gunakan telur itik dari Kisha, itu yang suka baking, Kaisara. Dia orang baking dan masak menggunakan oven yang dia orang asalnya bermain-main je dulu kat tanah dan buat. Jadikan ni lah oven boleh buat asal ikan. Mana dapat idea sebenarnya nak buat oven ni, Kaisara? Dulu suka tengok macam cerita. Lepas tengok orang tu masak dalam oven macam tu, nampak wow, macam cantik lah. Mana dapat idea sebenarnya nak guna tanah liat tu? Adakah buat research ataupun bagaimana? Itu tak ingat. Sebab mula dia orang yang ambil tanah tu semua, ni dia orang ni. Asalnya dari dia orang. Dia orang suka main tanah liat. Jadi yang membentukkannya kakak dia. Dia dah buat 2 kali. Satu tu dah kita orang runtuhkan sebab dah confident kan. Jadi dia orang buat balik, kakak dia buat lebih cantik. Idea memula 2 orang ni lah. Dia orang macam main aja. Seronok untuk bermain, tapi tak sangka boleh digunakan untuk memasak. Nanti nak makan pizza lah. Betul kan boleh Okey, baik. Ini contohnya oven yang dibina oleh anak-anak ini. Cara mereka belajar ni memang sangat kagum lah. Unik sebenarnya. Ya, betul. Okay. Ini sebenarnya usaha ibu bapa jugalah. Betul. Dan kita ada pemanggil saya. Baik. Assalamualaikum. Muhammad katanya. Hello. Assalamualaikum. Salam. Cik Muhammad. Nak tanya. Saya Muhammad daripada Cerah Selangor. Saya nak tanya. Pernah tak ataupun kambing itik ataupun ayam yang diorang bela pernah tak buat makan sendiri ataupun buat untuk kenduri ke apa ke, dan apa perasaan bila apa yang kita bela tu kita dapat hasil? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Muhammad. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mama ke? Kaisara? Kalau untuk makan sendiri tak adalah kambing tak. Tak adalah. Zakat dia tak. Itik ayam belum lagi untuk makan sendiri. Ayam ada. Tapi sebab dia pilih lah macam Khaira, sebab dia ada yang dia punya, dia sayang. Dia pilih mana yang boleh, mana tak boleh. Maksudnya yang akan buat perangai kacau kebun kita akan jadikan rendang. Faham. Sebab dia takkan rasa sedih sangat. Macam itulah. Sebab budak kan dia macam memang menjiwai sangatlah. Nak pilih pun bulan ni boleh. Telepon secara
asasnya sebenarnya manusia ni bukan perlu pun makan ayam setiap hari. Betul tak? Bukan perlu pun. Janji kandungan protein banyak. Tak semestinya pada ayam. Jadi kita dah bila dia dah faham yang tu, tak semestinya hari-hari kita kena hasilkan ayam yang banyak sebab kita bukan komersial. Jadi untuk meneruskan kehidupan cukup. Insya-Allah macam tu. Betul. Wah, setuju. Okey, kita sebenarnya nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti kabarnya 3 adik-beradik ini akan membuat satu demonstrasi cara membuat bateri daripada sabut. Wow, unik sangat ni. Saya tak pernah tengok lagi. Hebat. Jadi semua tak boleh ke mana-mana. Memang kena terus setia bersama kami. Kita nak berehat sebentar ya, boleh? Okey, jangan ke mana-mana di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini dan seperti yang dijanjikan, kita ada satu eksperimen. Eksperimen iaitu membuat bateri dari sabut kelapa. Okey, kita nak tanya dengan Kaisara, apa agaknya bahan utama yang diperlukan selain daripada sabut yang diambil daripada kebunnya sendiri? Okey. Apa lagi bahan-bahannya? Yang bawa ke apa? Yang perlu kat sini lah. Yang perlu kat sini macam alligator clip atau klip buaya bahasa Melayu. Okey. Ni. Lepas tu ni lupa bahan dari copper lah. Bahan dari copper ni kita boleh panggil copper stick ni dengan copper stick habis zinc. Zinc. Copper stick zinc okey. Lepas tu kena ada apa lagi? Apa lagi yang kita perlukan? Untuk mengukur bateri. Oh ni. Apa tu? Multimeter. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk cek apa fungsi dia? Untuk cek voltage dia. Voltage lah. Okey. Nanti nampak macam ada kalkulator. Ni nak cuba hidupkan dia guna bateri. Ada kalkulator tu satu. Ini tiba-tiba ada pula limau kasturi. Alternatif lain lah boleh guna ni juga. So dia mengandungi asid. Okey. Boleh guna kat sini juga. Kan ada kelapa, sabut kelapa ni. Ini pun perbezaan dia lah. Perbezaan dia. Ni berapa dia punya voltage ni lain. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Okey, kita nak belajar sama-sama lah. Penonton di rumah pun boleh lah ya. Ini juga aktiviti untuk anak-anak di rumah yang masih lagi bercuti sekolah. Boleh tengok. Kemudian mana tahu nak cuba bersama dengan ibu bapa. Okey, Kisha buatkan. Kisha nanti. Kisha buat lain. Okey, apa yang pertama kita buat tu? Cucukkan. Apa tu? Cucukkan dulu. Cucukkan dulu. Okey. Ni sebagai terminal lah. Sebab bateri, kita nak buat bateri ni, dia bukan macam ambil je kalkulator ni terus cucuk macam tu. Dia takkan jadi. Sebab itulah dia perlu tahu kenapa di sebalik bateri tu. Kalau bateri ni sendiri pun dekat dalam dia ni ada kandungan tu kan. Ada kandungan cecair tu. Jadi kandungan cecair tu adalah inilah dia. Dalam sabut kelapa ni, kalau ini yang fresh. Kalau dah kering, dia kira macam bateri dah habis lah. Dia punya tenaga tu daripada cecair dari kelapa ni. Sebab kelapa mengandungi kandungan potasium yang tinggi. Dia berkait. Dia adalah elektrolit lah. Kalau macam dalam bateri ni kan. Betul. Jadi kita perlukan 2 terminal dan Khaira dah letakkan kunci ni sebenarnya ni alternatif lah. Ni biasa kalau pergi sekolah ke buat projek mana-mana sains pun dia akan gunakan yang biasa kita beli kat kedai. Cuma kita nak tunjuk alternatif lain. Okey, ni contoh ya, terminal lain. Okey, kita boleh gunakan garpu, nampak tin. Ni penutup tin macam ni. Sardin aku. Tapi kita kena tahu juga ada material yang tak dibuat daripada ni. Kalau dia buat daripada zinc, dia boleh jadi sebagai fungsi ni lah, gantikan fungsi yang zinc yang ni. Kalau daripada copper tu besi. Mana apa-apa unsur iron boleh gunakan. Mana kunci ni sama dengan yang ni lah. Okey. Baik. Baik. Langkah seterusnya, okey, kita uji dia punya. Okey, Kisha tolong buatkan pula. Nak uji voltage dia punya voltage. Okey, masukkan dulu. Okey. Pertama ini tu. Masuk. Saya percaya ini juga antara salah satu aktiviti yang diadakan bersama kan Puan Aida. Ya, ada betul. banyak lagi aktiviti. Sangat banyak. Banyak lagi yang lebih menarik sebenarnya. Tapi tak sempatlah nak tunjuk semua. Ya, betul. Kalau pergi kat tempat saya tu memang macam banyak benda boleh belajar. Sains lah. Macam betul. Khaira sendiri ada science lab dia. Menarik. Tapi versi macam dia sendiri fikirlah macam mana dia punya tu. Nak tanya juga dengan Kaisara. Sehari berapa banyak aktiviti yang dilakukan? Kan Kisha tunjuk. Boleh tak tahulah saya nak cakap sebab dia pagi tu memang semua aktiviti sendirilah boleh buat. Mesti masuk kebun dulu.
Sebelum, tapi kadang-kadang dia memula dengan dia ada kurikulum dia. Ni orang buat settlekan dulu, baru ni. Tapi terpulang. Okey, macam ni tadi. Saya nak buat tunjuk dekat aunty. Okey, ni kelapa ni dah macam ni kan? Dah kita dah buat tu. Okey. Okey, buka. Tunjukkan nanti. Okey, kita gunakan multimeter untuk kandungan voltage dia. Tunjukkan sikit. Tinggi. 1.7. Tinggi lah masuk agak tinggi. Sebabnya kalau bateri ni pun 1.5 kan? Wow, yelah betul lah. 1.5. 1.5. Yang kat sini 1.7. Ada tak guna sistem ni dekat ladang untuk apa-apa? Kita buat macam setakat ni untuk belajar lah. Belajar sebab kita ada sekarang baru tanam lagi pokok kedondong. Sebabnya memang ada kan sebelum ni kan ada yang dah buat pun pokok kedondong menghasilkan bateri, dia boleh nyalakan lampu dekat kampung dia. Mana insyaAllah kita faham konsep. Kita dedahkan pada anak-anak. Dia orang buat yang basic dulu. Nanti kita buat yang kat pokok pula. Mungkin hari raya dia boleh buat kan kat pokok. Jadi berkelip-kelip pokok tu kan. Dia ada cara baca dia lah. Okey, nak tahu juga banyak dah aktiviti dilakukan. Apa agaknya impian Kaisara? Nak buat aktiviti apa lagi yang belum tertunai? Belum tertunai. Ataupun ada plan lah. Kalau boleh satu hari nanti Kaisara nak buat ni. Ada tak request kat Mama nak buat? Buat spa. Okey, kalau macam tu kena buat spa. Aunty Daya, Aunty Hazrina, customer pertama. Dia saya bagi. Kalau Kisha dengan Khaira ada tak plan atau impian nak buat apa-apa? Naklah suruh Mama ajar buat satu-satu aktiviti. Tak ada tak? Ataupun belum fikir lagi? Belum fikir. Apa? Tapi dia orang nampak macam Khaira ada cerita projek ayam. Dia sebenarnya dia cuma tak malu. Tapi yang saya nampak yang dia punya ni dia akan cadang kat saya terus. Dia takkan melalui kakak, dia tak nak cerita. Dia akan buat macam hari tu dia upgrade reban ayam tu dibuat macam 2 tingkat tau. Kita rasa macam mungkin sebab dia sangat pencinta haiwan kan dia fikir macam manusia juga. Ada tangga, dia macam rumah ada bilik. Dalam bilik dia tu siap ada pintu gerbang. Macam tu. Seronok dia buat siap dengan sistem tadahan air hujan. Pipe memang dia orang ni memang sendiri pasang. Pipe kat rumah semua tak ada masalah kalau ada bocor. Pak tak ada masalah ya. Dah ada bocor dengan tu. Saya kagum bila Puan Aida sendiri mengatakan bahawa ianya bertujuan untuk aktiviti anak, untuk memberi mereka keseronokan. Tapi tak sangka ada pula ramai yang datang untuk melihat sendiri Funland tu. Katakanlah di masa hadapan ada dalam kalangan ibu bapa nak menghantar anak-anak untuk sama-sama beraktiviti. Boleh ataupun tidak? Macam ni sebenarnya dah buat pun. Tapi kita ada perancangan kita lah. Macam setahun tak boleh berterima dalam setahun tu penuh. Sebabnya mereka pun nak top up ilmu lagi, nak fokus. Okey, tapi macam tahun-tahun sebelum ni kita akan buat macam hujung tahun. Kita adalah kadang-kadang 2 bulan straight. Memang hari-hari ada orang datang kena booking lah. Buat masa ni kat follower je dulu sebabnya nak cerita benda ni benda yang tak biasa orang buat. Okey, Puan Aida followernya di TikTok kan? Apakah TikTok baru je? Tak apa, kena bagi tahu tu supaya ramai follow. TikTok saya Mama Q3 Funland. Itu pun taklah berapa aktif sangat tapi tak adalah selalu update tapi okeylah macam kita rasa kita nak kongsi dengan orang. Rupanya baru saya tahu ramai lagi orang tak tahu. Saya buat benda dia dah lama dah. Jadi lepas ni MHI mesti lagi ramai ni. InsyaAllah. Kami nak ucapkan terima kasih selamat maju jaya kepada tiga-tiga adik yang comel ini. Cita-cita nak jadi apa? Penternak kambing yang berjaya. Penternak kambing yang berjaya. Kisha. Veterina. Doktor veterina. Kata Mama tadi doktor veterina. Kampung tradisional. Tradisional. Mungkin boleh buat. Kasha? Belum lagi. Kasha masih memikirkan. Nanti kita fikir sama-sama. InsyaAllah. Baik, kita ucap terima kasih sekali lagi. And kami belajar banyak sore hari ini. Betul? Selamat maju jaya adik-adik. Okey, kita terus nak terbang ke utara Kedah ya. Ada apa? Kat sana katanya ada satu family ni pun suka bercucuk tanam. Tu dia. Jom kita terbang pergi Kedah. Jom. Start dah. Terima kasih. Berpegang pada kata-kata, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Berbeza dengan rakan sebaya yang lain, adik-beradik ini memanfaatkan masa lapang dengan melakukan kerja-kerja bercucuk tanam. Pada setiap petang, Alia Nur Maisarah Romizan, 10 tahun dan adiknya Alisha Nur Suraya, 7 tahun akan membantu ibu bapa mereka membersihkan laman di samping belajar menjaga pokok dan memetik buah jambu. Dua beradik ini yang belajar di Sekolah Kebangsaan Lubuk Merbau tidak kekok melakukan aktiviti yang berbudi kepada tanah.
Mereka turut bertuah kerana dapat makan buah-buahan segar yang ditanam tanpa menggunakan sebarang semburan bahan kimia. Saya bangun pagi, tolong ibu ayah petik jambu, letak jambu dalam bakul, sapu sampah, basuh pinggan sebab saya nak kumpul duit, bantu ibu ayah. Nanti saya cita-cita saya nak jadi cikgu. So, Alisha tutup sekolah. Alisha tolong ayah cakap sampah, kutip buah, balik buah. Lepas tu Alisha jual buah. Lepas tu Alisha simpan duit. Bagi pasangan suami isteri Romizan Isa 43 dan Nur Ashikin Rosli 42 mendidik 4 anak mereka untuk bercucuk tanam dengan menanam pokok jambu air di kawasan rumah mereka lebih 3 tahun lalu. Laman rumah mereka yang luas di Felda Lubuk Merbausit, Kedah dimanfaatkan sepenuhnya. Menurut Rosmizan, cuti penggal persekolahan menjadi rutin keluarga untuk berkebun bersama-sama keluarga tercinta. Jadi apa yang saya terapkan kepada anak-anak saya adalah pendekatan kepada alam. Jadi dulu orang tua saya pun ajak dalam situasi yang sama. Jadi kami diajak untuk bercucuk tanam. Anak peneroka di sini kita akan jaga pokok. Jadi apa yang diwariskan oleh orang tua kita wariskan balik kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ni dia ada masa untuk berhubungan dengan alam. Jadi hari ini kita tengok gejala yang sangat negatif lah kan, bila mana anak-anak ni dia tak boleh nak dibendung dengan teknologi. Jadi kita terapkanlah dengan elemen-elemen supaya anak-anak kita bersama dalam kerja-kerja pertanian pun ni. Bekas guru ini tidak menyesal berhenti kerja dan menceburkan diri dalam bidang pertanian kerana boleh membawa pulangan yang lumayan. Selain itu, dapat juga memanfaatkan sebaiknya masa terluang bersama keluarga. Bila mana mereka bersama-sama kita jadi enjoy lah. Dan anak-anak pun enjoy. Mereka boleh mengeluarkan peluh. Jadi sebagai salah satu aktiviti riadah untuk anak-anak kan. Bagi Nur Ashikin Rosli, dia beruntung kerana tinggal di rumah kampung dengan kawasan yang luas untuk berkebun bersama anak. Sebagai suri rumah, dia gembira melakukan aktiviti diminati seperti bercucuk tanam di samping dapat mendidik anak-anak untuk berdikari. Katanya, ini adalah masa yang terbaik untuk mengajar anak-anak agar dapat menjadi bekalan mereka apabila dewasa nanti. Bagi mereka kenal dalam bidang pertanian ni kan, sebab lagipun pokok-pokok ni duduk dekat keliling rumah je, sebab kurangnya bagi mereka pengetahuan lah ilmu dalam bidang pertanian. Sekurang-kurangnya mereka ada ilmu daripada kecil. Saya dengan suami dah ajak mereka, mungkin boleh bantu mereka mencari duit sendiri. Dalam Islam, bercucuk tanam dengan berbakti kepada tanah adalah aktiviti yang amat digalakkan. Mendidik anak-anak untuk bersama-sama melakukan aktiviti bertani walaupun secara kecil-kecilan patut dijadikan contoh kerana secara tidak langsung dapat mengajar bahawa setiap usaha yang dilakukan pasti akan membuahkan hasilnya. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Terima kasih ya, tak ke mana-mana, dah sampai penghujung dah sebenarnya. Tetapi ada lagi yang kami nak kongsi. Di hadapan kami banyaklah akhbar dan kami dah pilih apa yang nak kongsi. Rina mungkin boleh kongsi dulu. Okey, saya nak petik satu kisah ini di harian Metro. Angka kes rogol bertambah. Hidup punah mabuk gadget. Ini yang paling kita risaukan. Kita faham teknologi sekarang memang perlu untuk dunia yang semakin berkembang ini, tetapi kalau salah guna pasti membawa padah.
Kabarnya bilangan kes rogo direkodkan di seluruh negara meningkat kepada 1,712 kes tahun lalu berbanding 1,553 kes pada 2021 dan polis percaya insiden yang kebanyakannya membabitkan remaja perempuan berusia bawah 16 tahun berpunca dari penggunaan aplikasi komunikasi sosial. Itu yang bahaya ya bila tiada kekangan ataupun tiada selia daripada ibu bapa mungkin. Saya nak kongsikan tentang nombor telefon. Ada apa dengan nombor telefon ni? Daripada berita harian, ejen syarikat telekomunikasi hidup mewah hasil jual nombor telefon VIP. Jangan terkejut ya. Kalau saya boleh bacakan di sini, katanya memberi pulangan lumayan kepada ejen jualan kerana harganya mampu mencecah RM100,000 dengan menjual nombor telefon. Bagi saya ini tidak patutlah mengambil orang kata kesempatan. Mengambil kesempatan dan juga mengganggu privasi nombor kita lah contohnya. Ya. Esok ada apa ni? Esok menarik. Kita akan bincangkan tentang penyakit mata iaitu glaukoma yang mana rakan-rakan tugas kita akan bawakan bersama dengan doktor perubatan yang diundang untuk esok. Ya, lebih banyak perkongsian menarik dan hari ini sejujurnya saya rasa bersemangat untuk teruskan minggu ni sebab topik kita memang woman power ya, memang inspirasi. Memberi inspirasi untuk kita dan juga untuk semua penonton Indonesia. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.